Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita nak tengok surah Zilzal. Surah Az-Zalzalah. Surah Zalzalah ni dia ada kembar. Dia ada kembar dia. Dan kembar dia terletak pada turutan 4 surah ni. Surah Zalzalah, surah Adiyat, surah Qari'ah dan surah At-Takatsur. 4 surah berturut-turut ni surah yang kembar. Yang dia punya topik saling kukuh, kuat menguat antara satu sama lain. Kalau surah Zalzalah cerita tentang kiamat, surah Al-Adiyat cerita tentang dunia. Kemudian surah Qari'ah lagi sekali tentang kiamat, dan surah At-Takatsur cerita tentang dunia. So 4 surah ini Allah turunkan dalam sebegitu rupa nak mengingatkan kita tentang kita di mana sekarang, bakal menuju ke mana, lagi sekali kita di mana sekarang bakal menuju ke akhirat. Tentang akhirat, dunia, akhirat dan dunia. Dan surah ini, empat surah ini ringkas Al-Zalzalah 8 ayat, kemudian di tengah-tengahnya 11 ayat, kemudian Al-Qari'ah 11 ayat dan At-Takatsur 8 ayat. 8, 11, 11, 8. Itu harmoni, keharmonian yang Allah turunkan dalam bentuk keharmonian yang Allah turunkan dalam Quran. Allah mulakan dengan Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bila bumi digegarkan dengan gegaran yang sedahsyatnya. Bila bumi bergegar dengan gegaran sebenar. Zilzalaha gegarannya, maksud zilzalaha ialah kali ini bumi memang bergegar. Macam mana? Zilzalaha. Memang sepatutnya bumi bergegar begitu. Zilzalaha, dia bergegar semahu bumi itu. Tuan-tuan, bukan tak pernah bumi ini bergegar. Pernah. Banyak kali dah gempa bumi. Sehingga ada dicipta skala untuk menentukan kuat lemahnya gegaran atas muka bumi ini. Dan kita panggil sebagai skala Richter. Skala Richter. Dan skala ini paling tinggi nilai 8. 1 hingga 8. Kenapa 8? Sebab setakat ini tak pernah lagi sampai 8. Setakat ni gegaran tu. Gegarannya tu bila diukur, disukat, tak pernah sampai 8. Kecuali ada beberapa insiden sampai 8. Dan selama ini, gempa bumi, yang kita panggil gempa bumi, tidak berlaku pada keseluruhan permukaan bumi. Hanya satu spot, satu masa. Tak pernah lagi berlaku gegaran di Turki, kemudian gegar juga di Indonesia, gegar juga dekat Jepun, gegar juga dekat California, gegar juga dekat Rusia. Tak pernah. Tak pernah berlaku 2-3 gegaran serentak. Kalaupun berlaku gegaran, hanya spot-spot tertentu. Satu point, satu masa. Dan kali ini, bumi itu bergegar seluruhnya. Seluruhnya. Kita ambil contoh macam ni lah tuan-tuan. Kita ni terima tetamu. Ada tetamu bertamu ke rumah kita.
Dan kita pula laki bini jenis manusia yang pembersih, suka kekemasan, perfectionist, suka kepada susun atur. Sampai tahap kita kalau apa nama? Kalau gelas tu dia ada pattern susunannya. Datang tetamu ni pula jenis tak kisah. Dia main letak aja, makan tak basuh. Kan tidur bersepah macam tu, tak dikemas. Lepas tu baju berselerak, tak dimasukkan dalam bakul. 2-3 hari, kemudian seminggu, kemudian 2 minggu, kemudian sebulan. Tinggal kat rumah kita. Tinggal kat rumah kita. Apa kita rasa? Kita rasa sangat kita rasa sangat terganggu. Tak selesa, migraine, stres. Rasa kalau boleh nak halau dia keluar dari rumah. Kerana kita jenis yang tersusun. Tamu kita pula sebaliknya. Tuan-tuan cuba bayangkan, bumi ni makhluk yang taat. Allah beri peluang pada bumi. Kau nak datang secara terpaksa atau kau datang secara sukarela. Kan? Ataina ta'iin, datang dengan taat atau datang secara terpaksa. Bumi, langit dan matahari datang dengan taat. Bumi ni makhluk yang taat. Bayangkan makhluk yang taat bersamanya, diam bersamanya di atas bumi yang taat ini, makhluk yang macam kita. Yang perangai yang pelbagai, yang bukan-bukan. Sampai sanggup melawan Tuhan. Kata Tuhan ada anak. Tuan-puan rasa bumi rasa apa? Ni tanah yang kita pijak ni, tuan-puan rasa dia rasa apa? Punya dia taat pada Allah, apa pun manusia buat atas dia. Dia kekal bersabar. Dia kekal taat. Dia buat bukan kerana manusia. Kerana ketaatan dia pada Allah. Dan pada hari itu Allah lepaskan tali kekangan. Engkau nak bergetar, kau nak bergegar, silakan. Itu jam. Kalau macam tetamu kita tadi, kita pula dapat mandat daripada suami. Ayang nak buat apa, silakan. Abang dah tak tahan. Abang buatlah. Ayang buatlah. Macam-macam kita buat dekat tamu tu. Tinggal lagi sebab kita ni taat. Kita tahu buat benda tu salah. Menyakiti tetamu. Kita tidaklah melampau-lampau. Begitu juga bumi. Begitulah bumi. Maka pada hari itu, pada hari kiamat, Allah sendiri gambarkan pada kita tatkala bumi bergoncang dengan semahunya. Dan selama ini ada manusia-manusia yang kufur, yang engkar, mati, ditanam ke dalam bumi. Rasa-rasa bumi selesa? Tidak. Kita nak simpan orang yang pengotor macam tu dalam rumah kita? Tak. Maka pada waktu itu dengan bergegarnya bumi mengeluarkan akhrajatil ardu athqalaha. Dia keluarkan seluruh beban yang selama ni tersimpan dalam bumi. Dia keluarkan semua. Kalau kita sakit perut kan, perut memulas-mulas, rasa mual-mual. Bila muntah tu semua keluar. Ada simpan lagi? Tak ada, semua keluar. Selama ini bumi menyimpan rahsia-rahsia. Anak yang mati dibunuh, pembunuh mati ditanam, perompak yang mengaku Tuhan, yang kata Tuhan ada anak, macam-macam jenis manusia yang disimpan dalam bumi, semua dikeluarkan. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Thiqal, thaqal ni beban besar. Beban berat.
Kita dah jumpa sebelum ni dekat surah Insyirah. Asyarh. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak. Asqalaha. Kat mana asqalaha tu? Saqal. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Oh, itu wizr. Itu wizr. Ini sakal. Sakal ni beban berat. Isi apa yang terkandung dalam bumi itu. Semua dikeluarkan. Dan tuan-puan, benda ni berlaku hampir kiamat. Sehingga ada manusia punya dia terkejut. Malah ya, apa terjadi? Apa terjadi? Masih ada manusia atas muka bumi waktu tu. Bumi tengah bergoncang kuat dan semua berhamburan keluar. Apa yang ada dalam bumi semua berkeluaran. Apa emas ke permata itu ikutlah semua keluar. Maka manusia tertanya-tanya, malah ya apa hal? Apa hal ni? Apa hal? Malah kenapa? Yauma idzin, dan pada hari itu tuhadditsu akhbaraha. Bumi akan bercakap. Pada hari itu, bumi akan bercakap. Bumi akan luahkan segala perkara, benda rahsia yang selama ini berlaku. Betul ke jalan yang diturap ni tak ada kes rasuah? Betul ke pembunuhan ni bukan dia yang bunuh? Semua bumi akan luahkan. Dia akan cakap. Bayangkan tiba-tiba kita berjalan, tanah dekat tapak kaki kita bercakap. Woi, ke mana tu? Pergi disko. Baik, patah baliklah pergi masjid. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Kerana Allah awhalaha, telah perintahkan. Allah yang suruh dia bagi tahu. Bumi akan bagi tahu. Bumi akan bercakap. Kalau dalam kes kita dan tetamu kita tadi, selama dia tinggal rumah kita, kita tak boleh nak cakap apa-apa. Tapi pada hari yang ditentukan, kita dibenarkan bercakap. Kita nak cakap apa? Macam-macam. Bumi satu hari nanti akan diberi kebenaran oleh Allah untuk bercakap. So, bila dah diwahyukan, bila dibenarkan, maka pada hari itu, yauma idzin yasdurun nas. Pada hari itu, manusia akan keluar. Yasdurun nas, manusia akan berkeluaran. Sudur ni bertempiaran. Sudur ni bertempiaran. Ada ulama kata manusia berkeluaran daripada perut bumi ni macam belalang juta. Macam belalang juta berterbangan tu. Yasdurun nas. Berselerak dari kubur masing-masing. Ashtata. Bertebaran. Liyurau a'malahum. Tujuannya keluar daripada kubur. Kita dah mati. Tujuannya keluar daripada kubur itu. Yauma idzin kedua ni dah berlaku kiamat. Dah hari kebangkitan. Yauma idzin pertama tadi bumi masih ada. Waktu tu sudah berlaku kiamat. Maka bumi mula bersuara. Bagi tahu kepincangan. Ayat 6. Yauma idzin, hari yang lain. Hari kebangkitan. Hari manusia berkeluaran. Diurau a'malahum. Supaya mereka diperlihatkan amal-amal mereka. Yurau
diperlihatkan. Supaya mereka nampak, ditunjuk apa yang mereka dah buat. Kalau pagi-pagi, kan bangun tidur, lambat, tak solat subuh, semua nampak. Dilihatkan amal. Saya dulu ada kawan Bilal, bekas Bilal Masjid Mizan. Dia cerita dia memang suka bawa laju. Dan ada satu ketika tu, ada sekali tu, dia bawa orang rumah dia sedang mengandung anak pertama. Tak daripada Kedah ke mana dah. Laju dan aksiden. Dia bawa laju dan aksiden. Aksiden tu, kereta tu berputar 7-8 kali. Spin 8 kali. Dan dia kata sewaktu kereta tu berputar, dia tak nampak apa-apa kecuali dia nampak depan mata dia flashback. Daripada dia kecil sampailah dia besar, semua aktiviti yang dia pernah buat. Dia tak sembahyang, dia menipu, dia buat ini, semua nampak dalam split second tu. Dia nampak semua. Daripada dia kecil sampai dia besar. Dia nampak semua. Berapa laju kereta berputar? Laju. Tak lebih 10 saat. Tapi dia nampak setiap satu. Dan selepas dia dan bini dia selamat dan diselamatkan, dia kata lepas tu dia sembahyang isyak. Benda tu berlaku maghrib, dia sembahyang isyak. Dia kata dia tak pernah solat isyak sekhusyuk itu. Allah tunjukkan dalam masa yang cukup singkat, tapi dia boleh faham setiap apa yang dia pernah buat. Dosa-dosa yang dia belum taubat. Liyurau a'malahum. Allah akan tunjuk. Dan cara Allah tunjuk, nampak dengan mata. Kita memahami kiri dan kanan ini mencatat buku catatan amal. Kalau dahulu kita ambil buku, kan, ambil kertas macam ni, buku, tulis. Sekarang dekat restoran, ambil order pakai tab tuan-tuan, klik. Dan adakah Allah tak boleh ambil video? Rakaman. Liyurau a'malahum, ditunjuk setiap satu apa yang pernah kita buat. Dan kemudian faman ya'mal, siapa yang buat satu amal. Faman ya'mal, amal tadi banyak amal kita, apa yang kita buat ni. Faman ya'mal, siapa-siapa sahaja yang buat satu amal, mithqal, beratnya zarrah. Beratnya seperti biji sawi. Biji sawi tu apa? Tanya budak lelaki, manalah dia tahu. Saya pun tak tahu. Jom kita tengok biji sawi tu macam mana. Begitu beratnya. Berapa berat tu biji sawi? Banyak macam ni, 50 gram. Sebiji tu berapa? Zarrah ni sebiji. Satu biji sawi. Berapa nilai? Oh, sawi ni mustard ke? Saya baru tahu. Oh, mustard tu sawi. Biji sawi. So, wa may ya'mal mithqala zarrah.
siapa yang beramal dan amalnya itu kecil dan yang Allah nilai ini berat dia. Berat dia. So, seberat. Sebab selalu kita translate sebagai apa? Sebesar. Mithqal ni berat. Mithqal ni berat. So, siapa yang buat amal seberat zarrah? Seberat zarrah. Khairah. Dan amal itu baik. Amal baik seberat zarrah, biji sawi, yarahu, dia akan nampak. Dia akan nampak. Walau amal tu kecil, walau amal tu kita anggap tak bernilai, dia akan ada, akan nampak, dia nampak. Kita akan nampak, yarahu. Zarrah, itu istilah lah, istilah kita zarrah ni sama ada biji sawi ke, atom ke. Dia nak gambarkan nilai terkecil. Dia nak gambarkan, Allah nak gambarkan benda yang kecil. Benda yang bagi kita tak ada nilai, tapi rupanya ada catatan, ada rekod. Apa yang kecil bagi kita? Kecil bagi kita bila apa? Kita tengok anak kita dan kita buat roll eye, kan? Kita bulatkan mata dan tangan ke bahu, mata ke atas. Alah, itu pun tak terasa. Kecil bagi kita. Tapi amal itu ada rekod. Yarahu. Kita akan nampak. Wa may ya'mal mithqala syarran, mithqala dzarratin syarran yarah. Sama ada amal baik atau tak baik, sekecil mana pun ia, kita akan nampak dalam buku kita. Allah tak bagi tahu tiada satu amal pun terlepas. Tiada satu amal pun terlepas. Tuan-tuan, kenapa Allah sebut mithqal? Kenapa Allah highlight berat? Kenapa tak sebut besar kecil? Wa may ya'mal besar, mikbar zarratin. Wa may ya'mal kamathalil zarrah, seperti zarrah. Sebab amal itu perlu ditimbang, dia perlu ada berat. Surah selepas ini, kita akan pergi surah selepas ini tentang timbang pula. Tentang timbang. Amal tu akan ditimbang. Amal tu akan ditimbang. Sebab kita hidup kadang, kita salah meletak nilai. Kita salah meletak nilai. Bila kita salah meletak nilai, maka kita tak tahu mana berat, mana ringan. Kita tak tahu mana berat, mana ringan. Okey, seorang isteri. Layan suami ke layan anak lebih berat? Layan suami ke layan mak lebih berat? Okey, suami. Layan isteri ke layan anak lebih berat? Bagi suami, layan isteri ke layan anak lebih berat? Layan isteri ke layan mak lebih berat? Okey, mak. Layan anak sulung ke layan anak bungsu lebih berat? Layan anak sulung ke? Di situ terdapat khilaf di kalangan ulama.
ulama Gema Yasin Nur Iman. Dia ikut keperluan anak. Mana lebih berat, perkataan ke perbuatan? So, bila kita salah meletak nilai, contoh, ini kertas. Dan bandingkan dengan duit kertas kita. Benda yang sama, kertas yang sama, nilai berbeza. Satu dia ada nilai untuk pertukaran barang. Satu lagi tak ada apa-apa nilai, melainkan nilai kertas. Sama juga macam sekeping sijil. Kita punya degree, diploma kita, master kita, scroll, ijazah kita tu. PhD kita. Basically dia adalah sekeping kertas. Nilai. Meletak nilai. Maka surah Zilzal. Sebelum anda digegarkan, maka pastikan kita tahu meletak nilai. Mencari-cari apa yang berat timbangannya. Kalau tadi disebut perkataan berat di timbangan, perkataan apa? Allah nyatakan, Nabi SAW nyatakan, kalimah ini sangat berat timbangannya. Subhana rabbiyal azim, subhana wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim, subhana wa bihamdih. Allah kata perkataan tu berat timbangan. So berapa kerap kita ungkapkan kalimah tersebut? Dan ada perkataan yang memenuhi langit dan bumi. Berapa kerap, berapa teruja kita nak ulang sebut perkataan tu. Sebab yang dinilai ialah berat. Berat. Berat tu yang dinilai. Okey, 9.30 kita akan masuk surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat. So, surah yang ini ingatan terhadap hari akhirat. Dan, okey. Oh, dekat situ. Okey, macam ni. Itu yang tadi cari misqal tu. Rupanya misqal tu ni, di sini. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Beban dia. Bumi akan mengeluarkan bebannya. So, kalau kita nilai berat, gunung tu berapa berat? Kan, sebiji gunung. Pernah timbang? Tak pernah, tapi kita tahu dia berat. Kita tahu dia berat. Dan nilai berat gunung. Nilai berat gunung berubah sewaktu terjadinya kiamat. Gunung jadi macam kapas. Kita nampak nilai berat gunung tu, kan, berubah. Kalau di dunia kita tengok gunung berat, suatu yang teguh, kukuh, kekal di situ. Sehingga kalau kita nak buat jalan, kita kena tarah gunung tu. Tebuk gunung tu. Tak boleh nak pindah. Tapi berlaku kiamat. Gunung tu diterbangkan. Terbang jadi macam kapas. Apa yang kekal, apa yang berat dan kekal, amal kita. Amal baik kita.
Betul. Di dunia nampak dosa tu macam ringan je. Setakat kutuk, lah Syakila dia bukan tahu apa. Setakat kutuk macam tu bagi kita ringan. Pada hari akhirat, pada hari kiamat, dia adalah benda yang berat nak dipikul. So, nilai berat ke ringan itu, kita perlu ikut standard Quran. Bukan standard yang kita reka-reka. Kalau beratnya gunung, boleh menjadi ringan di akhirat. Kenapa kita nak memberat-beratkan benda yang tak wajar diberatkan? Kenapa kita nak memberat-beratkan dendam kita? Saya boleh, maafkan Ustaz, nama nak melupakan tidak. Kenapa nak berat-beratkan benda tu? Maaf dan lupakan, sudahlah. Oh tak Ustaz, ini berkaitan maruah. Maruah awak berat ke ringan? Awak nak maruah awak ditimbang bersama dengan dosa dan pengampunan Allah? Awak nak lebihkan maruah, rasa sakit hati awak, ataupun nakkan pengampunan, redha dari Allah? Kita perlu bijak meletak nilai. Kerana nanti kita akan diperlihatkan. Kau tengok apa kau buat. Ni, apa kau buat ni? Ni lah. Ada berat ke tak ada berat ke? Ringan ke berat? Selalu kita gambarkan timbang amal ni macam dacing. Kan timbang amal ni macam dacing. Labang UMNO tu lah. Kan dacing. Sebelah letak pahala, sebelah letak dosa. Mana yang berat? Tak, bukan begitu. Dia ada penimbang, letak amal kita atas tu. Ada nilai tak? Berapa beratnya? 3 kilo, 4 kilo? Okey, kemudian letak pula dosa. Berapa berat dosa tu? 6 kilo, 7 kilo? Ada amal yang kita nampak besar, tapi bila ditimbang, tak ada nilai. Kerana kita telah membatalkannya. Bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Sedekah ni besar DP berat. Besar. Sangat berat. Tapi ada manusia yang dia rajin bersedekah, tapi dalam masa yang sama dia suka ungkit-ungkit. Dan dia suka keluarkan kata-kata kasar. Dia bagi, buat muka. Ini hari-hari minta sini. Tapi bagi juga. Rupanya sedekah dia batal. Di hari akhirat Allah tunjukkan. Berapa besar sebenarnya amal yang dia pernah buat. Dan dia nampak. Lalu Allah tukar amal tu jadi debu. Terbang di tiup angin. Itu jam. Itu jam dia punya penyesalan. Meraung kat situ pun tak guna. Okey, surah seterusnya. Surah Adiyat. Surah yang surah yang menarik untuk dibincangkan. Dan surah ini dimulai surah ini 5 ayat pertama surah ini perbincangan dan perbahasan ulama berkaitan dengannya sangat panjang lebar. Dan kalau pernah tengok filem Wild Wild West, filem cowboy, inilah gambarannya. Gambaran tentang kuda perang. 5 ayat pertama adalah gambaran tentang kuda perang.
Ialah masyarakat Arab kan masyarakat yang antara aktivitinya ialah berperang. Dan kenderaan kegemaran untuk para pejuang ini ialah kuda. Kerana dia pantas. Dan kuda perang terbaik ialah kuda betina. Kuda-kuda yang baik ialah kuda betina. Kuda jantan tak guna. Kuda jantan ni untuk hasilkan benih je. Yang kuda-kuda yang cantik, yang elok, yang dibawa sukan tu semua kuda betina. Sebab tu perkataan yang Allah guna wal adiyat, ada ta, ada alif ta, menunjukkan muannas. Kuda betina. So 5 ayat pertama ini adalah gambaran bagaimana kuda itu beraksi. Bagaimana kuda itu beraksi. Masyarakat Arab kan terkenal dengan syair-syair indah. Apa maksud syair? Syair ialah luahan emosi yang berkumpul di dada, didescribe, digambarkan melalui perkataan. Dan perkataan itu tersusun. Lalu bila kita sebut, bila kita alunkan bentuk-bentuk syair itu, maka orang yang mendengar, dia bukan sekadar dengar. Dia tergambar apa yang cuba disampaikan oleh penyair. Dan syair Arab jahiliyah ni dia ada rangkap-rangkap dia macam kita pantun. Pantun ni kan dia ada bentuk-bentuk dia. Dia ada dia punya struktur pantun tu. Kan pisang emas dibawa belayar. Kenapa pisang emas? Adakah semata-mata kerana nak samakan dia punya rima hutang apa? Pisang emas dibawa belayar maksud bila seperti hutang emas? Bukan. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dihormati. Adakah nak samakan dia punya emas-emas tu atau ada manfaat lain? Kan, pisang emas. Tuan-puan tahu ke bahawa pisang emas adalah pisang yang tidak masak sekaligus. Pisang emas, kalau dalam setandan tu ada sebiji masak, besoknya sebiji lagi. Lusa sebiji lagi. Pisang emas sangat sesuai dibawa belayar. Sebab dia masak sebiji-sebiji. Bukan satu tandan terus. Dia masak sebiji-sebiji. Lalu bila orang belayar, dia letak atas peti. Okay, hari ni makan satu. Esok makan lagi satu. Maka orang tu tahulah berapa lama, berapa jauh, berapa lama dia dah belayar. Kalau bawa sesikat 7, seminggu lah tu untuk seminggu. Now you know. Saya pun baru tahu. Saya pun baru tahu. Seorang dulu, dia memang, dia bukan sekadar buat pantun. Tapi dia mendalami maksud pantun tu. Sama macam syair-syair jahiliyah. Mereka sangat tahu maksud dan tujuan pantun tu, tujuan syair tu. Lalu bila dia bersyair, syair-syair terhebat ni dimasukkan dalam Kaabah, digantung di dinding Kaabah. Siapa tak bangga tuan-puan? Kalau tuan-puan punya sijil, kejayaan tuan-puan digantung dekat dinding Kaabah. Sekarang, bangga gila. Seluruh umat manusia boleh nampak. Bangga gila. Kita mungkin sekarang deklamasi saja, syair, gurindam, pantun ni tidak diperdanakan. Tidak dijadikan kebanggaan. Yang kita banggakan apa? Maharaja Lawak. Juara lagu. Itu yang dapat hadiah gila-gila. Cuba buat pertandingan pantun. Dan kita gasak betul-betul untuk pantun ni. Hadiah untuk menang ni, dapat pergi haji. 500,000.
Barulah anak-anak Melayu ni benar-benar tumpukan balik pada pantun, gurindam, bersajak. Bahasa itu akan digunakan semula. Macam semalam. Khutbah Jumaat semalam. Khutbah Jumaat semalam. Dia punya tajuk. I bet you never heard it before. Sekejap, dia punya tajuk. Khutbah Jumaat. Saya baca semalam. Mana 333. Okey. Tajuk khutbah Jumaat. Dianjung seperti payung. Diambak seperti kasur. Dianjung seperti payung. Diambak seperti kasur. Saya baru dengar semalam. Baru kita rasa ada nilai. Maksud dianjung seperti payung, diambak seperti kasur adalah orang yang dihormati. Orang yang nilainya tinggi. Terima kasih Dr. Fatimah. Bertepatan hari ini. So, syair-syair jahiliyah itu, dia perangkap ada 4. Dia setiap rangkap tu ada 4 perkataan. 4 wording. Dan dia ada rima dia tersendiri. Lalu bila Quran turun dalam bentuk menyalahi format sedia ada dan dia ada lagu tersendiri. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naqa fa wasadna bihi jam'a. Kan lain daripada syair jahiliyah. Lain. Biasanya 4-4. Satu ayat 4. Satu ayat lagi 4. Dan ada rangkap-rangkap dia. Macam kita buat pantun, ada 4-4. Pisang emas dibawa belayar. Kan 4. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas dibawa boleh dibayar. Hutang budi dibawa mati. Semua sekali ada 4. 4, 4, 4. Ada 4 baris. Begitulah syair jahiliyah. Tapi bila Quran datang, mereka bungkam. Ini teknik baru. Kami tak pernah terfikir buat macam ni. Ini luar biasa. Dan Allah datangkan 5 ayat pertama ni, sehingga orang kafir Quraisy, penduduk Arab waktu tu, bila dia dengar, diorang tergamam. Gambaran yang Allah datangkan tentang kuda. Gambaran yang Allah datangkan tentang kuda. Gambarannya macam mana? Wal 'adiyati dhabha. Demi kuda perang. Kuda betina. Kuda perang yang tangkas berlari. Wal 'adiyat tu kuda betina. Dhabha bunyi nafas kuda. Dhabha ni bunyi nafas kuda. Tuan-tuan pernah tengok kuda? Kita tunjuk gambar kuda. Ini kuda. Kita nampak gambar. Pernah dengar nafas kuda? Ni kalau tengok ni, berapa besar paru-paru dia ni? Paru-paru dia berkali ganda dari kita. Lebih 3 kali ganda. Dan dah tentu, bila dia berlari, bila dia bernafas, nafasnya tu kuat. Helaan nafas dia tu. Horsepower. So, bila Allah kata kuda perang yang sedang berlari dengan kencang sehingga dia punya pemandu kuda tu dengar helaan nafas tu.
wal adiyati dhabha. Orang Arab bila dengar, wow, kuda ni mesti cantik. Sebab dia berlari kencang dan sistem pernafasannya baik. Dan dia ni kuda terlatih. Falmuriyati qadaha. Muriyat, spark. So, bila dia berlari, ladang kuda akan kena batu. Kan berlari dekat padang pasir, kadang-kadang dia akan kena batu. So, ladang kuda biasanya besi. Besi bila dia kena batu akan hasilkan spark. So, falmuriyati qadha ialah kuda tu berlari dan nampak spark dekat kaki dia. Ui, berapa laju tu? Berapa kuat kaki dia tu membenam ke bumi. Percikan api. Nampak percikan api. Ui, itu dah tentu kuda yang bagus. Ini bukan berlari anak, ini berlari kencang. Nafasnya begitu, kemudian kakinya ada spark. Falmughirati subha. Dia berlari menuju mara bertemu musuh pada waktu subuh. Lebih menakjubkan tuan-puan. Waktu subuh, embun turun. Tanah basah. Boleh nampak ke percikan api? Ini kuda special. Aku nak kuda macam ni. Ini kuda special. Berlari waktu subuh bukan sekadar nampak debu, tapi nampak percikan api. Ui, kuda ni. Kuda istimewa. Al-Mughirati subha. Fa'asarna bihi naq'a. Kesan daripada dia berlari, debu berterbangan. Lagi sekali, waktu subuh, macam mana debu boleh berterbangan, sedangkan embun baru turun. Ini kuda luar biasa. Bagi peminat kuda, mereka akan terbuai-buai dengan penjelasan dari Allah tentang kuda. Laju! Laju! Ni bukan sekadar kuda terlatih, kuda terbaik. Dan dia laju. Fawasatuna bihi jam'ah. Dan tiba-tiba kuda yang meluncur laju tadi ni berada di tengah-tengah kumpulan musuh. Tuan-tuan pernah tengok ada satu scene apa nama Lord of the Ring. Saya tak tahu nombor 2 ke nombor 3. Dia ada scene tu elf ni, pasukan elf apa nama ELF tu kan, elf menentang dia punya protagonis, dia punya penjahat dia. Kubu diorang nak kena serang. Ada ramai askar-askar daripada pihak lawan. Mereka sedang bersedia nak serang kubu ni. Lalu scene seterusnya, daripada jauh nampak Gandalf yang sebelum tu dia kalah, tewas, melarikan diri. Dia muncul kembali sebagai White Wizard. Yang tak minat nasib lah kan. Saya ingat scene tu. So White Wizard dia bukan datang seorang, dia bawa tentera manusia. Bersama dengan dia turun daripada lembah, turun ke dalam lembah. Daripada atas bukit turun ke lembah. Mereka berkuda, sewaktu turun tu matahari baru muncul. Allah sebut ni subuh. Subuh ni matahari baru muncul. Kuda tu turun daripada atas.
Dekat kaki dia nampak spark. Kemudian dari jauh tahu kuda tu lari dengan laju sebab debu berterbangan. Tengah kagum tengok kuda tu, tiba-tiba kuda tu dah ada dekat tengah-tengah. Dikelilingi musuh, ready, bersedia untuk berperang. Ini gambaran 5 ayat pertama surah Al-Adiyat. Tuan-tuan kena tengok. Kalau nak tengok tu Lord of the Ring. Nombor 2 ke nombor 3 macam tu. Minit-minit terakhir. Nampak gambaran tu. Baca balik ayat ni. Macam itulah digambarkan oleh orang Arab. Mereka teruja. Kuda laju. Dan gambarannya adalah gambaran orang tengah berperang. Laju gila. Sebab biasanya kalau kita nak berlawan dengan kuda, tentera berkuda, pihak musuh ni dia dah bersedia dengan tombak. Dia datang laju, sedia dengan tombak, tinggal rempuh je. Tapi kuda ini tiba-tiba berada di belakang, dekat tengah-tengah. Punya pantas dia berlari sehingga pihak musuh tak sempat nak bersedia. Fawasatu nabihi jam'an. Fawasatu nabihi jam'an. Tiba-tiba kuda itu berada di tengah-tengah. Wih, dahsyat. Dan sedang kita menonton wayang itu. Sedang orang-orang Arab dalam keasyikan memikirkan tentang kuda. Tiba-tiba Allah datangkan ayat yang sangat menakjubkan, sangat mengejutkan. Innal insana li rabbihi lakanud. Manusia ini kalau dengan Tuhan dia kedekut sangat. Sangat tidak bersyukur. Tadi cerita pasal kuda. Tiba-tiba Allah datangkan manusia ni sangat tak bersyukur. What? Mana cerita kuda tadi? Allah tiba-tiba bawa. Tarik perhatian kita. Sedang kita dialun dengan, wah kuda itu, kuda ini, kuda ni best. Aku nak kuda macam tu. Tiba-tiba manusia ini kedekut. Manusia ini sangat tak bersyukur. Pasal aku kena. Pasal tiba-tiba macam ni. Innal insana li rabbihi lakanud. Sungguh manusia sangat tidak bersyukur. Lakanud ni lebih dahsyat dari tidak bersyukur. Lakanud ni kedekut pahit. Kalau orang Brunei bilang, lakanud ni karib. Karib banar. Kedekut betul. Tadi bukan cerita pasal kuda ke? Nah, karib bertakang. Sangat kedekut. Luak tundun. Sangat-sangat kedekut. Sangat tak bersyukur. Kenapa tiba-tiba datang macam tu? Kadang-kadang Quran, dia menggugah. Kan tadi surah Zilzal, menggoncang. Datang dalam bentuk goncang. Jangan mengelamun. Dah, sedar. Manusia. Kau tak bersyukur. Innal insana li rabbihi lakanud. Tidak bersyukur dalam bentuk macam mana? Tidak bersyukur dalam bentuk macam mana? Orang yang ada kuda. Kan tadi gambarannya kuda. Kuda itu boleh berlari dengan laju. Adakah kerana kuda tu nak berlari atau dia terima arahan? Dia terima arahan dari siapa? Dari tuan kuda. Macam mana kuda tu boleh berlari dengan laju? Setiap hari dilatih oleh tuan dia. Kan ada cemeti, pukul kan kaki kuda tu. Dia berlari lebih laju, dipukul lagi. Berlari dengan laju. Kuda tu patuh arahan tuan dia. Kau manusia. Kau ada Tuhan, kau tak patuh penarahan Tuhanmu. Kau langsung tak bersyukur. Kuda tu lebih baik daripada engkau. Ikut bersyukur. Ikut patuh arahan, taat. Engkau
Dan disebut daripada awal, kuda ni kuda apa? Kuda kepang? Bukan. Kuda padi? Bukan. Kuda perang. Kuda ni dibawa berperang. Dan kuda ini akan menerima hentaman pertama daripada tombak-tombak musuh. Kuda ini bersedia gadaikan nyawa untuk tuan dia. So, kau manusia, kau sanggup gadaikan nyawa kau untuk Tuhan? Ternyata kau manusia. Engkau terhadap Tuhanmu, li rabbihi, terhadap Tuhanmu, sangat kedekut, sangat tidak bersyukur. Kau tidak seperti kuda. Yes, on contrary. Hebat tak? Hebat. Ayat ni hebat. Allah susun ayat ni, surah ni dengan sangat menakjubkan. Dan kita benar-benar sedar dari lamunan. Kan? Barulah selepas itu, bila kita melihat haiwan, kita punya sudut pandang berbeza. Haiwan begitu taat, kambing, lembu, kita sediakan untuk korban, dia menurut. Tak ada pula lembu buat piket, buat bantahan, sudah-sudahlah korbankan kami. Tak. Ya, manusia sangat-sangat tidak bersyukur. Lakanud. So, kalau kita baca ayat ini, biar lakanud itu terus masuk ke dalam hati. Ya Allah, jadikanlah aku manusia bersyukur, ya Allah. Aku tak nak jadi macam ni, ya Allah. Aku kembali sedar, ya Allah. Banyak nikmat kau bagi, ya Allah. Selama ini aku hanya dibuai dengan angan-angan aku dia semacam itu, kereta macam ni, rumah macam ni. Nanti pencen nak buat macam ni. Sedangkan yang sedia ada, engkau tidak syukuri. Yang sedia ada, engkau tidak syukuri. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Sedangkan semua itu kau nampak depan mata kepala sendiri. Kau nampak depan mata kepala sendiri. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sungguh kamu, kalau bab harta, sukanya bukan main. Macam tu. Lihubbil khairi lasyadid. Engkau sangat-sangat cinta kepada benda yang baik. Engkau sangat-sangat suka. Sehingga kan kalau engkau ada benda baik, engkau tak nak bagi orang, tak nak kongsi pada orang. Engkau nak engkau seorang-seorang. Tamak. Haloba. Tu. Haloba. Kau sungguh melampau sangat sayang pada harta. Ada simpanan dekat tabung haji. Boleh bagi tahu berapa jumlah? Boleh keluarkan bagi pada orang lain. Tak boleh. Tu. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguh melampau sangat sayangkan harta. Sedangkan kuda tadi, Allah buat kita bandingkan kita dengan kuda. Dan sekarang pula kita tengah bandingkan antara kita dengan masa jam 10. Kita berhenti, kita jumpa esok. Barakallahu li wa lakum. Saya kembalikan pada moderator. Alhamdulillah, syukur. Sebenarnya tak sangka Ustaz dah berhenti terus. Syukur Alhamdulillah di atas kongsian ilmu yang sangat-sangat menakjubkan sesungguhnya daripada Ustaz. Betapa Ustaz bandingkan kita dengan haiwan seperti kuda perang. Betapa kita sangat kedekut, betapa kita sangat
sangat sayangkan harta. InsyaAllah Ustaz, ilmu yang Ustaz kongsikan pagi ini semoga ianya bermanfaat, menjadi peringatan pada kita dan semoga kita ambil iktibar insyaAllah. Syukur Alhamdulillah, insyaAllah kita akan sambung esok untuk surah seterusnya. Dan kita insyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam kuliah asar, maghrib dan isyak di Gema Nur Iman. Terima kasih Ustaz di atas perkongsian ilmu yang sangat-sangat bermanfaat. Terima kasih jemaah kerana terus diizinkan Allah sesungguhnya untuk kita sentiasa saling ingat mengingati dengan ilmu yang Ustaz ada. Terima kasih. Mohon Ustaz tutup majlis ini dengan tasbih kafarah, doa dan surah Al-As. Terima kasih Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya Allah, wahai Tuhan kami, berikanlah kami kefahaman yang mendalam terhadap Quran dan jadikan kefahaman itu sebagai pemangkin kepada kami melaksanakannya dengan baik tekun. Dan ya Allah, wahai Tuhan kami, pilihlah kami untuk mengerjakan apa yang terkandung dalam Quran agar kami dapat hidup dengan sejahtera sehingga ke akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Jazakallah khairan moderator. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah. InsyaAllah besok pagi ya. Esok pengiran nanti Terima kasih semua. Assalamualaikum Ustaz dan malam semua. mungkin. Malam kan? Saya Tak tak sambungan ini ingat dah. sebenarnya. Tunggu. Besok pagi. Esok pagi Kak Rosan. Okey, pagi. Jam ini Kita lah. sama. Jam Kita sambung. Kita punya Kapan jadual esok pagi tu? Kapan esok pagi? sambung. Oh, alhamdulillah. insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih pengiran. Sama-sama kasih. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tak boleh nak cakap terkedu. Terima kasih Terkejut. Terkejut Mas. Terkedu. Ustaz satu macam tu tau. Kita ready. Dia break lepas tu jeng jeng jeng. Terkejut siapa tu? Terkejut Kak Cik Mas, Kak Mas, Kan. Dia stop mendadak. saya baru nak Break, mengajuk. saya nak baru cover untuk tutup majlis. Dah ready, baru nak duduk. Lepas tu terkejut pula dia terus apa? Tak, sebab Kalau bawa kereta kan dia break. Ustaz tengah sedap kan dengan dia hentam kita. Kena pakai seat belt selalu. Aduh. Itulah. Dah siap-siap buat kesimpulan semua tau. Ya. Tak perasan layanku Wujud. ada. Tengok dekat ni layanku. Apa? Dia nak intan. Esok layanku. Apa? Esok giliran layanku pula. InsyaAllah. Kuliah duha. InsyaAllah. Esok. Aduh. Kena standby tau. Nanti Ustaz break mengejut. Itulah. Sedap kan Ustaz ni cakap. Sedap. Tu apa ni? The film. Jangan lupa tengok cerita apa? Lord of Apa the tadi? Lord of the Ring. Lord of the Ring. Tak, Lord of the Ring ni. Hmm. Lord of the Ring ni yang bab apa tu filem yang terakhir tu, dia macam kisah cerita
Nabi. Nabi Isa. Hmm. Ha. I think they get the apa ni idea. Dari Cerita situ Nabi Isa bah. kan? Dia orang ni pandai Dia orang kan? kan pandai, dia orang kan mengkaji kan Al-Quran. Yelah pandai lah tu. Yelah. Dia kaji jadi pandai. That's why dia ambil daripada Quran. Even the scene dapur tu as Ustaz describe. Ustaz pun bijak. Pandai comparekan tu kan. For us to see. Kita tak tengok. Kita tengok syok-syok. Kalau kita baca kisah Nabi Isa tu, kita tengok cerita tu, kita kata, macam lah cerita dia ni. The way they make the scene satu bah. Macam Ustaz describe tu. Kita boleh ke describe macam tu? Kita tengok macam tu. Pasal kuda perang tu kan. Because kita ignorant, tak tahu itu pasal ayat Quran tu kan. Lepas tu the way Ustaz buka mata kita nak tengok dia ni kan, barulah terfikir rupanya must be they memang tiru idea from the Quran. Bermakna dia buat filem tu sungguh-sungguh macam dalam Al-Quran tu kan. Macam mana kuda perang tu. Yes. Ustaz pun kaitkan lah dengan filem tu. Betapa hebatnya ayat Quran. Kita bersyukur kita dapat ustaz-ustaz yang best. Ya Allah, Masya Allah. Ustaz Nazri, Ustaz Aizuddin. Nak nangis pun dia tadi kan, dengar dia cakap. Baru selalu kalau ustaz doa kan nak nangis. Walaupun pendek macam nak nangis je. Sudah, doa dia tadi pendek je tapi ya Allah Dia kan. nak nangis. Bukan nak nangis, dah nangis. Ustaz pun rasanya dia ni juga tadi tu. Masa baca doa. Dia sebab. Tu kat Rasul doa, kata doa. Okey, jom Okey, tutup. Jumpa Kita lagi, tutup majlis, insyaAllah. jumpa lagi. Kuliah asar. kuliah asar. Siapa moderator Asa? Dayang. Saya malam tau. Betul. Okey. Saya tak, bukan apa, kalau tak apa boleh juga saya nak buat persiapan untuk sungkai. Tak apa. Kak Mah ada je. Okey. Wah, ada orang puasa hari ni. Ada InsyaAllah. Puasa putih lah tu Assalamualaikum. Tak Ya. off record ke? puasa putih Terima kasih. Ingatkan. Harus tak puasa. Pergi ke Kenduri hari ni. Kawan.